Alhamdulillah kita turut mengundang kehadiran Yang Mulia Awang Sofian Erwan bin Muhammad, Ketua Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Dan juga Yang Mulia Dayang Nur Asura binti Haji Maludin, Pemangku Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih ya di atas waktu yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ini yang menyaksikan pada ketika ini pastinya memberikan tumpuan sefokus-fokusnya untuk mengetahui ini mengenai dengan sesi persekolahan tahun akademik 2023. Rasa-rasanya dari awal pertemuan ni Sarina ya, kita ni pagi ini sudah pun mula memperkatakan mengenai sesi persekolahan tahun ini. Siapa sebenarnya akan sekolahan ni? Itulah seperti yang kita dibincangkan tadi ya. Walaupun ada di kalangan anak-anak kita ni tu memang sudah bersedia dari segi mental, diakui juga kadang-kadang indung bapanya tu yang masih deg-degan. Deg-degan. Baik, kerana mungkin ada beberapa perkara yang kurang jelas, bukan indah faham. Jadi inilah ruangnya untuk kami di Rampai Pagi menghadirkan dua orang pegawai sumber daripada Kementerian Pendidikan. Baik, kita terus kepada agenda kita ni pagi ini. Kita ni maklum, esok anak-anak akan mula bersekolah. Mungkin dalam hal ini dapat memperjelaskan dulu mungkin sebarang maklumat yang ada kewajarannya untuk dikongsikan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarli sadri wa sirli amri wa hul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak rancangan Rampai Pagi mengundang kami pada pagi ini untuk sebagai wakil dari Kementerian Pendidikan dalam wawancara pada pagi ini. Sama-sama. Alhamdulillah, seperti mana yang kita ni maklum, sesi persekolahan bagi tahun 2023 bagi penggal pertama akan bermula seperti biasa, iaitu pada hari Selasa esok 10 Jamadil Akhir 1444 Hijrah dan bersamaan dengan 3 Januari 2023. Bagi semua sekolah-sekolah rendah, menengah, maktab-maktab serta pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta yang di bawah kawalan Kementerian Pendidikan. Dan juga bagi sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah Arab yang di bawah kawalan Kementerian Al-Ehwal Ugama. Walau bagaimanapun, pada masa ini kita tahu bahawa situasi jangkitan COVID-19 adalah terkawal. Akan tetapi pihak Kementerian Pendidikan masih mengambil berat mengenai kesejahteraan dan keselamatan para pelajar. Dan daripada itu, atas nasihat Kementerian Kesihatan mengenai langkah-langkah berjaga-jaga dalam memastikan sesi pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan keadaan yang selamat, pihak Kementerian Pendidikan akan sentiasa memastikan keadaan persekitaran sekolah sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat. Jadi itu antara lain ya, usaha dan saran nasihat daripada Kementerian Pendidikan. Ini berikutan juga nasihat daripada Kementerian Kesihatan untuk memastikan kemaslahatan, keselamatan, kesejahteraan juga anak-anak yang akan mula bersekolah. InsyaAllah ya, bermula pada 3 Januari besok 2023. Sekali lagi, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab, pusat tingkatan 6 ya. Dan ini juga termasuk sekolah agama dan sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kita beralih kepada Yang Mulia Tuan Sofian Erwan ya. Jadi adakah tarikh permulaan sekolah sama bagi sekolah-sekolah swasta ni Tuan ya? Dan mungkin Tuan Erwan boleh mengongsikan ya, menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Alhamdulillah, pertama sekali ingin saya kami bersyukur, memanjatkan syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana terdapatnya penurunan kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam, yang mana ianya membolehkan sesi pengajaran dan pembelajaran diadakan secara bersemuka, itu face to face sebanyak 5 kali seminggu dalam itulah yang dapat dilaksanakan seperti sedia kala tu. Iya. Demikian seperti mana yang telah pun diterangkan oleh pemangku pengarah sekolah-sekolah tadi, sesi persekolahan penggal pertama bagi sesi akademik tahun 2023 bagi institusi pendidikan swasta yang menawarkan peringkat tadika rendah dan menengah akan bermula pada hari Selasa juga, iaitu pada 10 Jamadil Awal 1440 Jamadil Akhir 1444 masih bersamaan dengan 3 Januari 2023. Okey. Besoklah tu ya kiranya besok, ya. Sama jua. Walau bagaimanapun terdapatnya ada sedikit perbezaan di mana ianya tertakluk kepada institusi pendidikan swasta yang berkenaan itu disebabkan oleh kemasukan pelajar-pelajar bagi tadika 1 dan tadika 2 ianya terlalu pada sekolah, di mana kebanyakan sekolah akan bermula sesi pendaftaran pelajar-pelajar berkenaan pada hari Sabtu 7 Januari 2023. Perkara ini adalah bagi membolehkan pihak sekolah untuk membuat persediaan yang rapi bagi penerimaan pelajar-pelajar berkenaan dan juga membolehkan para ibu bapa untuk membuat persediaan yang lebih teratur dan lebih disebabkan pelajar-pelajar berkenaan baru akan mula menghadapi sesi persekolahan, iaitu bagi kanak-kanak yang berumur antara 3 dan 4 tahun. Kira kindergarten lah ni ya. KG1, KG2. Alhamdulillah. Dan juga ada sedikit juga perbezaan dari segi institusi pendidikan swasta yang menawarkan kurikulum antarabangsa, di mana sekolah-sekolah berkenaan ada yang memulakan sesi persekolahan pada 4 Januari dan ada juga yang memulakan sesi persekolahan pada 10 Januari 2023 selaras dengan kalender akademik sekolah berkenaan letak. Ya. Okey. Jadi ia terpulang kepada sekolah-sekolah berkenaan, sekolah-sekolah swasta berkenaan. Tapi yang pasti juga perubahan tersebut, perbezaan tersebut hanya melibatkan KG ataupun tadika 1 dan 2, dan begitu juga bagi sekolah-sekolah swasta yang ada menawarkan mata pelajaran antarabangsa tu dinyatakan tadi. Dan kita berbalik kepada Puan Azura juga ya. Mungkin dapat diterangkan juga bagaimana keadaan garis pandu ya ataupun SOP yang mungkin telah pun dinyatakan tadi. Ada beberapa nasihat daripada Kementerian Kesihatan selain daripada memastikan kebersihan, keselamatan kawasan sekolah. Mungkin ada lagi hal-hal yang perlu juga diberikan kepada penonton kita ni ya. Ini demi kemaslahatan para pelajar yang akan memulakan persekolahan esok. Bagaimana? Bagi SOP dan garis pandu yang telah disediakan, pihak kementerian merujuk kepada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri yang bertarikh 12 September 2022 yang mana ujian saringan sekandiri ART bagi warga sekolah di sekolah-sekolah dan juga institusi-institusi pendidikan serta institusi latihan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Ahli Agama adalah diselaraskan dengan prosedur operasi standard iaitu Standard Operating Procedure SOP bagi ujian saringan ART di perkhidmatan awam. Artinya tidak lagi dilakukan secara berjadual. Alhamdulillah, walau bagaimanapun ujian saringan ART masih dilaksanakan bagi warga sekolah yang mempunyai gejala-gejala atau simptom yang mana menunjukkan jangkitan atau jika diperlukan oleh pihak sekolah seperti semasa peperiksaan atau majlis-majlis yang dihadiri oleh para ibu bapa dan sebagainya. Dan pihak kementerian tidak ada halangan bagi ibu bapa atau penjaga yang ingin melakukan ujian saringan tersebut sendiri secara berkala di rumah. Tetapi
ia boleh buat demikian di bawah tanggungan mereka masing-masing. Jadi dengan itu saya berharap jika ibu bapa ingin melakukan, tiada halangan di rumah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan anak masing-masing. Sebelum diorang hadir ke sekolah tu, diorang yang membuat sendiri di rumah. Kalau anaknya tu sehat, keputusan tu negatif, jadi terpulang. Namun ianya adalah di bawah tanggungan masing-masing. Indah lagi di-provide ataupun disediakan oleh pihak sekolah seperti tahun lepas. Jadi pemeriksaan ART ini tadi setiap hari dilakukan ataupun ada selected terpulang. days? Ia tidak lagi dibuka, ia tidak lagi mandatori, disediakan. Kementerian Pendidikan tidak membuat jadual bagi itu, tetapi jika ibu bapa untuk memastikan kesihatan anak-anak, mereka boleh membuat ujian jadi maksudnya sendiri jika berkala. merasakan anaknya kurang sihat ataupun kurang selesa pada hari ini dan membuat ujian ART sekali negatif, boleh meneruskan persekolahan Kalau positif mungkin ada sedikit pelonggaran diberikan kepada anak ini tadi. Dimaklumkanlah seperti biasa dilaporkan ke Berhubungan seumpamanya. Jadi bagaimana dengan pendidikan swasta pula tuan? Mungkin ada perbezaan juga ataupun bagaimana? Masih alhamdulillah sebenarnya sebagaimana yang diterangkan oleh rakan saya tadi, bagi institusi pendidikan swasta ialah sama sebenarnya dengan standard operasi yang digunakan. Walau begitu ingin menambah sedikitlah dengan garis panduan pemakaian sungkup muka yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada 15 September 2022 yang mana ianya masih lagi digunakan pakai pada masa ini. Itu pemakaian sungkup muka ini bukanlah satu kewajipan. Dan tidak walaupun berada di dalam ataupun di luar bangunan sekolah lah tu. Dan yang kedua, pemakaian sungkup muka ini adalah satu pilihan sendiri. Jika sekiranya ibu bapa berhasrat untuk anak-anaknya menggunakan sungkup muka semasa berada di sekolah, seperti sebelumnya, pihak sekolah ataupun pihak Kementerian Pendidikan tidak ada halangan bagi ibu bapa untuk membiarkan anak mereka masih menggunakan sungkup muka bagi menjaga kesejahteraan anak mereka lah. Walau bagaimanapun adalah dinasihatkan jika sekiranya ada di kalangan warga sekolah yang dapati mempunyai simptom ataupun kurang sihat dan sebagainya, tetapi keberadaan mereka adalah diperlukan ataupun diwajibkan untuk berada di sekolah, maka dicadangkan dan dinasihatkan agar warga sekolah tersebut untuk menggunakan sungkup muka lah di sepanjang waktu berada di sekolah itulah bagi menjaga keselamatan semua pelajar. Itu mengenai dengan sungkup muka. Jadi Auda membuat pilihan sendiri ibu bapa dan juga penjaga sama ada ingin menghantar anak Auda ke sekolah dengan mengenakan sungkup muka ataupun tidak Tidak ada kemestian dan ia tidak diwajibkan kepada para pelajar atau penuntut ini tadi Ianya adalah opsional Tapi bagaimana pula keadaannya sekiranya pada hari pertama anak itu kurang sihat? Macam mana cikgu? Terima kasih soalannya. Alhamdulillah, seperti yang telah dinyatakan tadi, pihak sekolah dengan sokongan serta nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan SOP dan garis pandu yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh semua warga sekolah, khususnya para pelajar dan para guru. Saranan saya kepada ibu bapa, sekiranya anak pelajar yang kurang sihat dan mempunyai gejala atau simptom, supaya tidak menghantar anak-anak mereka hadir ke sekolah. Sebaliknya disarankan untuk membuat ujian saringan ART di rumah terlebih dahulu sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika mereka merasa masih memerlukan jagaan yang lebih selamat lagi, seterusnya mereka boleh membawa anak-anak ke klinik kesihatan yang berdekatan jika perlu. Dan dipohonkan dalam hal ini pihak ibu bapa atau penjaga hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah mengenai status kesihatan anak-anak mereka. Kerana dengan cara ini, insya-Allah
pihak sekolah akan menyediakan segala nota-nota, kerja-kerja sekolah mengikut mata pelajaran yang mereka tidak dapat hadir ke sekolah. So bagi memastikan pelajar tersebut tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Walaupun masih peringkat awal tahun tapi InsyaAllah. ini antara kaedah ataupun persediaan pihak sekolah sendiri jika menghadapi mana-mana pelajar yang mungkin mengalami keadaan demam ataupun kurang sihat ataupun ada simptom. Dan mungkin juga soalan yang sama akan kita ajukan kepada bahagian institusi pendidikan swasta, Tuan. Bagaimana? Masih barangkali hanya untuk tambahan saja barangkali jika sekiranya seperti yang telah pun dinasihatkan tadi untuk ibu bapa yang mengantar anak-anak diorang ke sekolah jika sekiranya ada simptom. Tapi walau bagaimanapun jika sekiranya terdapat dia juga ada anak-anak yang ataupun pelajar-pelajar apabila berada di sekolah semasa sesi pengajaran kurang sihat ataupun mempunyai simptom semasa berada di sekolah lah. Itu adalah dinasihatkan pada pihak sekolah untuk mengaktifkan semula business continuity plan mereka iaitu BCP masing-masing dengan untuk mengasingkan pelajar tadi di bilik pengasingan. Sebabnya pada masa yang sama sekolah-sekolah Anang sudah ada membuat persediaan ada prosedur-prosedur yang tertentu ya. Dan kemudian sama ada untuk melaksanakan pemeriksaan suhu badan dan sekiranya jika perlu dan sekiranya atas satu untuk menghubungi ibu bapa ataupun penjaga dengan sesegeranya untuk membolehkan ibu bapa membawa anak-anak mereka ada balik ataupun bagaimana dinasihatkan tadi untuk melaksanakan ujian art dan membawa anak-anak mereka ke klinik-klinik yang berdekatan jika sekiranya anak-anak mereka kurang sihat. Betul, Jadi saya percaya juga dalam hal ini tanggungjawab ibu bapa memberikan kefahaman kepada anak-anak mereka kerana peraturan ini tidak nyorang indah banyak perbezaan sebenarnya daripada tahun lepas. Hanya tidak ada lagi nyorang ujian saringan kendiri jadi dalam hal ini itulah yang penting, bukan hanya pihak sekolah menyediakan prasarana dan juga beberapa tindak operasi umpamanya memastikan kawasan sekolah itu selamat dan bersih, tapi anak itu sendiri pun mesti tahu diorang pun mesti difahamkan social responsibility satu untuk diorang bukan dinyatakan tidak boleh bergaul tetapi menjaga jarak. Maklum saja kalau peringkat sekolah rendah ni lebih cabarannya berbanding peringkat menengah dan juga institusi pengajian tinggi Dan dalam hal ini terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia kedua-dua tetamu kita juga, dan mungkin untuk akhirnya apa saranan dan nasihat yang ingin disampaikanlah kepada para ibu bapa dan juga penjaga harta kepada sidang penonton kita ni pagi ini. Bagaimana mungkin dari Puan ataupun Cikgu Ashura sendiri dulu? Di kesempatan ini saya ingin menyarankan dan menasihatkan kepada semua pelajar termasuk ibu bapa dan penjaga untuk sentiasa menjaga kesihatan, kebersihan dan sebagainya. Khusus bagi para pelajar hendaklah bersedia dari segi mental dan fizikal dengan menanamkan sikap positif dalam diri masing-masing serta meningkatkan kesemangat dan azam yang tinggi untuk berusaha dengan lebih gigih lagi dan tekun dalam mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada tahun 2023 ini. Untuk makluman bersama, pihak kementerian pada masa ini sedang giat melaksanakan program pemulihan pembelajaran iaitu Learning Recovery Program bagi mengatasi jurang pembelajaran iaitu learning loss dan learning gaps yang disebabkan penutupan sekolah yang berapa bulan yang akibat penurunan pandemik COVID-19. Dengan itu para pelajar adalah dinasihatkan untuk sentiasa hadir ke sekolah dengan memastikan mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan sekolah dan apa jua garis pandu yang telah ditetapkan bagi mengikuti serta menyertai program-program akademik, pemulihan, intervensi dan sebagainya yang disediakan oleh pihak sekolah. Seperti yang kita ketahui, dengan kehadiran atau kedatangan para pelajar ke sekolah merupakan kunci utama
bagi mereka mencapai kejayaan yang sangat cemerlang dari bidang akademik dan bukan akademik, serta membangun mandiri atau jati diri pelajar. Dengan ini ia akan membantu para pelajar untuk mengembalikan semula isu keciciran pembelajaran dan pencapaian akademik para pelajar tersebut. Ya. Dan Baik, Alhamdulillah bagaimana? ya. Jadi untuk berikutnya kita akan beralih pula kepada Yang Mulia Tuan Sophian Erawan ya. Mungkin ada nasihat ya dan juga saranan yang ingin disampaikanlah khususnya kepada ibu bapa dan juga penjaga dan juga kepada anak-anak ini tadi ya yang akan memulakan sesi persekolahan mereka penggal pertama untuk tahun 2023 ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Untuk itu pihak Kementerian Sukacita ingin memohon kerjasama daripada para ibu bapa dan juga penjaga pelajar untuk sama-sama memberikan sokongan kepada pihak sekolah dan dengan memastikan anak mereka ini mematuhi dan mengikuti apa jua garis panduan ataupun peraturan yang telah disediakan. Seperti mana berikut, iaitu pertama ialah hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang telah pun disediakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kelancaran sesi pengajian bagi tahun 2023. InsyaAllah, insyaAllah. Kemudian pada ibu bapa juga dan penjaga hendaklah mengantar anak-anak mereka mengikut waktu persekolahan yang telah pun ditentukan. Dan ketiga ialah saranan kepada ibu bapa dan penjaga untuk memastikan segala persediaan bagi anak-anak mereka bagi sesi penggal persekolahan tahun 2023 ini dilaksanakan dengan awal lah, dengan dari segi buku, pakaian dan sebagainya, alat tulis, dan juga ibu bapa yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah terutama pada hari pertama persekolahan untuk meletakkan kereta mereka di tempat-tempat yang telah pun disediakan oleh pihak sekolah. Perkara ini adalah bagi memastikan bahawa kelancaran lalu lintas dan untuk menghormati pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Dan barangkali juga di kesempatan ini ingin untuk itulah menyarankan pada ibu bapa ialah untuk tanggungjawab bersama bagi ibu bapa dan penjaga untuk memastikan bahawa anak-anak sentiasa melaksanakan apa jua tugasan yang telah pun diberikan oleh pihak sekolah. Sepertinya kerja rumah dan sebagainya untuk memastikan bagaimana telah pun dimaklumkan oleh pengarah sekolah-sekolah tadi pembelajaran diorang itu akan terjejas disebabkan oleh sebelum ini secara online kan dan sebagainya. Dan akhir sekali di kesempatan ini juga untuk menasihatkan sekali lagi kepada ibu bapa bagi menjaga keselamatan anak-anak di sekolah untuk tidak menghantar anak-anak mereka jika sekiranya anak-anak mereka itu kurang sehat ataupun mengalami semua simptom-simptom yang adalah seperti COVID-19, batuk, selesma dan sebagainya, untuk tidak menghantar anak-anak mereka sekolah dan sebaliknya memastikan bahawa anak-anak mereka sehat terlebih dahulu dan memaklumkan kepada pihak sekolah dan anak-anak mereka akan diberikan tugasan-tugasan yang diperlukan oleh pihak sekolah. Akan disusul kembali ya. Baik, alhamdulillah ya, penerangan yang cukup jelas ya. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya kepada sidang penonton khususnya ibu bapa dan penjaga. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Sophian Erawan bin Haji Muhammad, Ketua Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan, dan turut bersama Yang Mulia Puan Nur Asura binti Haji Maludin, Pemangku Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.